Sebab apa hari ni nak pergi ke subjek dalam Islamic Finance yang seterusnya, iaitu subjek berkaitan dengan ekonomi Islam. Dan dalam ekonomi Islam, saya diberikan tugasan untuk menceritakan tentang satu idea yang diperkenalkan oleh negara haram. Tapi mungkinlah benda yang baik, kita bukan kata nak ikut. Sebab apa yang dia buat tu memang dah tak betul tadi kan. Tapi kita nak tengok ada tak kebaikan, sebab kita cerita pasal ekonomi Islam. Tengok apa yang dunia buat dan kita nak lihat dari kacamata, dari lensa Islami itu sendiri. Adakah ekonomi tersebut boleh diolah semula mengikut panduan yang Islam benarkan, insyaAllah. Dan sekali imbas saya nampak dah sebenarnya boleh kita rujuk juga dengan sirah kita, dengan sejarah kita. Tapi sekejap lagi saya akan kongsikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. Nakib Lai Syaka sedang like kita punya live. Terima kasih banyak-banyak. Musalman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you. Kita ada Kak Faiza Osman bersama dengan kita juga. Terima kasih banyak-banyak. So rakan-rakan yang baru saja masuk dalam live, boleh tak kalau sama-sama kalian bantu saya, bantu untuk double tap dan juga like. InsyaAllah kita cuba naikkan engagement dalam live kita dulu, pergi sampai ke 1000 like yang pertama, boleh? So tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa, mari kita mulakan sesi kita untuk hari ini, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersua sekali lagi untuk sesi pada hari inilah pula, National Public Radio, American Public Broadcasting Organisation headquartered in Washington DC. Okay. So alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Kita ada Cik Mong like dari tadi. Thank you. Kita ada Fahizal. Saya ni sebenarnya baru balik dari sekolah anak buah saya. Dia ada hari sukan hari ni. Umur dia 6 tahun. So rasanya tahun lepas aku tak pergi kot. So rasanya macam ni first time saya pergi tengok hari sukan dia. Dan ni pun dia dah umur 6 tahun. Tahun depan dah masuk Darjah 1. So kita ambil peluang lah. Dah ada halangan dia dekat Kuala Kangsar ni. Saya pergi tengok sebentar tadi. So kalian juga boleh kongsikan kalian sedang buat live apa, okay? Kalian sedang buat apa dan juga sedang berada di mana. Boleh komen dekat ruangan bawah, kongsi kalian sedang berada di mana dan juga buat apa. Sebenarnya apa yang sedang saya buat adalah saya sedang buat sedikit carian untuk saya punya assignment. Okay, by the way, cerita pasal AHB, Amanah Hartanah Bumi Putra, cerita pasal fiqh muamalat kita dah tinggalkan semalam. Okay, semalam dah habis dah topiknya. Sebab apa hari ni nak pergi ke subjek dalam Islamic Finance yang seterusnya, iaitu subjek berkaitan dengan ekonomi Islam. Dan dalam ekonomi Islam, saya diberikan tugasan untuk menceritakan tentang satu idea yang diperkenalkan oleh negara haram. Tapi mungkinlah benda yang baik, kita bukan kata nak ikut. Sebab apa yang dia buat tu memang dah tak betul tadi kan. Tapi kita nak tengok ada tak kebaikan, sebab kita cerita pasal ekonomi Islam. Tengok apa yang dunia buat dan kita nak lihat dari kacamata, dari lensa Islami itu sendiri. Adakah ekonomi tersebut boleh diolah semula mengikut panduan yang Islam benarkan, insyaAllah. Dan sekali imbas saya nampak dah sebenarnya boleh kita rujuk juga dengan sirah kita, dengan sejarah kita. Tapi sekejap lagi saya akan kongsikan. Kak Faiza kita dikongsikan sedang sightseeing di Bukit Bendera, Kota Kinabalu. Bukit Bendera bukan kat Penang ke? Kak Faizah dia dekat Sabah ke sekarang? Okay, kejap aku nak baca balik. Sedang sightseeing di Bukit Bendera, Kota Kinabalu. So soalan alung kepada Kak Faizah kita dekat sini kan. Ada kat Sabah. Okay, so baru tahu dekat Kota Kinabalu ada Bukit Bendera. Bukan dekat Gunung Kinabalu kan, Kota Kinabalu. Okay, so mungkin tak pernah pergi kat dia punya ni kot. Last Along pergi ke KK ni, Kota Kinabalu ni, masa ni lah naik Gunung Kinabalu tahun 2017. So kesilapan perancangan kami adalah, so kita orang plan pergi ke KK 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam ke 5 hari 4 malam. So pergi KK, terus ke Kundasang, naik gunung, turun, kemudian barulah lepak ke KK. Barulah lepak kat dia punya bandar lah, konon-kononnya.
Tapi bila dah naik satu hari, turun satu hari, pergi ke KK, 2 hari duduk terlantar je kat bilik masing-masing. Kaki tak boleh nak rasa dah, tak boleh nak berjalan dah. So ingat lagi masa tu jalan kaki sikit, pergi ke sebuah kedai makan mi macam laksa macam tu lah kan. Mi kari ke laksa kari macam tu. Lepas tu pergi kat pasar Filipina tu kot. Itu je yang larat. Itu pun sebab kawasan ni dekat dengan bilik yang kita orang ni lah, macam bukan homestay lah, macam Airbnb tu kan. Tapi nak berjalan tempat lain memang tak larat. So 2 minggu rasanya turun dari Kinabalu memang kaki keras lah. Sebab kita orang pun tak berapa training sangat lah sebenarnya. Okay, anyway, itu sikit cerita daripada Kak Faizah kita yang berada di kota Kinabalu sekarang. Thank you. Saya nampak ada Jasmine juga bersama dengan kita, thank you. Kemudian ada Azlan Abdul Wahab, ada KS juga bersama dengan kita. Okay, so balik semula ke cerita pasal subjek tadi, pasal assignment saya boleh Korang layan je lah aku Aku buat assignment, aku sambil-sambil aku buat live. So assignment saya untuk ekonomi Islam ni adalah untuk membincangkan tentang satu konsep yang dibuat oleh negara haram itu. Tak payah sebut nama lah negara tersebut. Apa yang negara ni buat adalah, negara ni dia wujudkan satu settlement. Settlement apa bahasa Melayu Settlement, tempat penempatan okay? Kita pun tahulah dia buat penempatan sebab apa. Dia pergi jajah negara orang dan dia tubuhkanlah satu settlement tadi kan. So penempatan yang mereka buat adalah, settlement tadi, penempatan yang mereka buat adalah dikenali sebagai kibbutz. Kibbutz siapa pernah dengar perkataan kibbutz sebelum ni? Sebenarnya saya pernah dengar perkataan kibbutz sebelum kelas. Tapi bila lecturer tanya kibbutz tu apa, aku tak tahulah nak jawab. Aku pernah dengar je, tak pernah nak study dengan betul lah. So lecturer saya bagi assignment, tengok konsep kibbutz ni dan olahkan dalam kerangka ekonomi Islam itu sendiri. So soalan saya dulu kepada kalian semua, sambil-sambil korang tengah join dengan live ni siapa pernah dengar perkataan kibbutz? Tolong je seorang boleh. K-I-B-B-U-T-Z. K-I-B-B-U-T-Z. Kibbutz. Kibbutz ni adalah satu penempatan collective settlement ataupun penempatan kolektif bersama penempatan bersama. Yang mana penempatan bersama ni dia menekankan tentang pertanian, agriculture, dan dia buat supaya dia macam ala-ala socialism style Semua yang dibuat dalam tempat tu adalah milik bersama. Semua yang dibuat dalam tempat tu, dalam settlement tadi, dalam penempatan tadi adalah milik bersama. Sampai ke tahap gaji dia orang pun sama. So semua orang dekat situ, yang kerja kedai makan, yang kerja petani, yang kerja pentadbiran, semuanya memiliki gaji yang sama saja. All wealth is held in common. Okay? All wealth is held in common. Itu matlamat dia tadi. So untung yang mereka dapat dalam perniagaan yang mereka adakanlah dekat dalam kibbutz ataupun collective settlement tadi, profits are reinvested in the settlement after members have been provided with food, clothing, shelter, social and medical services. So diorang bagi semua penduduk dekat kibbutz ni pemilikan bersama lah kan. Mana kata kesihatan pun dia bagi, makanan pun dia bagi. Makanan dia orang sangat murah lah, macam harga lebih kurang dalam RM3 sekali makan. Okay? Makanan pun ada, tempat tinggal pun ada. Apartmen yang diorang bagi semua sama je. Harga sewa semua sama. So siapa yang berniaga pun sama juga. Berniaga, untung yang dapat dari kolektif settlement tadi akhirnya akan didistribute balik kepada pentadbiran diorang dan diagihkan balik sebegitu rupa. Okay? Diorang punya orang dewasa akan ada tempat tinggal masing-masing, tapi untuk kanak-kanak diorang akan letakkan dekat tempat yang sama lah. Kalau saya boleh bagi satu perumpamaan, dia bukanlah benda yang sebiji sama. Perumpamaan, okay, sensitif sikit dia macam global equine. Kibbutz yang dibuat oleh negara haram ni hampir sama macam apa yang dibuat oleh global equine. GISB tu lah kan isunya sekarang tadi, ataupun Arkam namanya, nama lamanya. Di mana bila dia orang buat bisnes apa semua tadi, tujuan dia adalah untuk menjaga masyarakat mereka dalam satu kelompok ataupun dalam satu penempatan yang sama tadi. So objektif dia adalah the settlement have edged towards greater privacy, okay, with regard to person and property since the formation of negara tersebut pada tahun 1948. So the kibbutzism sebutannya tadi which are generally established on the land leased from the Jewish National Fund, convene weekly general meetings at which the kibbutz members determine policy and elect their administrative members. Okay. So kalau korang tengok dia punya video, korang akan nampak lah dunia tu macam utopia, macam satu fantasi tau. Dia macam apa tau? Yelah, kau mau bayangkan, kau kerja apa pun gaji kau sama.
Dan bila kita cerita dalam konteks ekonomi, kita ada fantasi tu. Kita ada satu idea yang aku tengok dia ni kerja macam ni, gaji kerja nampak macam sama dengan aku, tapi gaji dia lebih tinggi dari aku. Apa cerita? So kita nak nampak macam gaji sama saja tadi kan. So itu dia punya kelebihan. Yang mana korang tengok video-video yang akan post lah dekat YT channel ke apa semua, dia akan tunjuk semua yang best-best tentang benda ni. Dan aku tidak nafikan benda tu dari segi duniawinya memang best. Cuma subjek aku adalah ekonomi Islam. Dan tonggak paling besar dalam agama kita adalah keadilan. Keadilan tu sendiri. Okay? So dari segi ekonomi, mungkin kibutism ni boleh menjadi salah satu matlamat untuk negara-negara lihat cara nak pergi ke arah socialist tadi, tapi dalam kerangka yang macam ala-ala demokrasi sikit lah. Okay. But for now dulu, sebelum aku pergi ke lebih lanjut, aku punya komen untuk kalian semua. Setakat ni kau faham tak apa benda kibutism tadi? Okay. Dia macam, kau bayangkan satu kampung, kau bertani, aku jadi postman, ada yang jadi nurse, ada yang mungkin buka kedai makan. Tapi kita semua gaji semua sama. Sebab apa? Keuntungan yang kita dapat dari collectively tadi, dari perkumpulan tadi, semuanya akan diserahkan kepada kita punya pentadbiran, dia yang akan uruskan. So ala-ala socialism lah, macam ala-ala komunis sikit tadi kan. So itu setakat ni sekarang. Cuba korang komen dulu, faham ke tidak apa yang aku cerita sebentar tadi? Sebab aku nak kena explain dalam kelas nanti kan. So kalau korang yang audience ni tak faham, susah juga aku nak explain pada kelas tadi. Tak apa, aku jadikan live ni sebagai aku punya platform untuk buat assignment, boleh So kita ada Salihah Ismail, kemudian ada Zul Ahmad juga masuk dalam live, kita ada Ramlah Muhammad. So apa yang sedang kita bincangkan sekarang adalah subjek yang saya sedang buat dalam Islamic Finance ni, iaitu subjek berkenaan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam, Islamic Economy. Dan dalam assignment pertama saya kena bincangkan apakah itu kibutism, adakah munasabah ataupun possible untuk kita amalkan di, bukanlah kata negara kita tapi untuk kita amalkan dekat community kita sendiri tadi. Okay, so komen seorang. Hai, semua senyap je, risau juga aku ni tadi. Kalau senyap ni semua boleh jadi tak faham lah ni. Kata apa, kalau tak faham cakap tak faham, tak ada masalah pun. Ini adalah satu ruang untuk saya belajar untuk tambah baik diri saya, bagaimana nak sampaikan mesej dengan lebih baik tadi Sebab berita-berita tentang kibutism ni banyak dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu mungkin tak banyak sangat. Sekejap. Dah salah tekan aku tadi Sekejap. Ni pergi ke mana pula ni? Okay. So saya cuba cari, ada tak artikel yang tulis dalam bahasa Melayu? Apakah itu kibuts? Okay. Apa itu kibuts Israel? Wikipedia ada. Artikel sistem pendidikan terbaik di dunia. Okay. Ini dia agak bias sikit penulisan ni. Tapi tak apa. Walaupun penulisan ni macam bias, sebab saya tahu ada satu kelompok yang cuba bawakan idea ataupun movement kibuts ni ke Malaysia. Yang mana bila saya tengok, dia agak bias. Bukan agak lah, sangat bias. Sebab orang yang sama juga melihat Mekah dengan Madinah sebagai tak bagus. So, mungkinlah. Okey lah, bukan bias lah, mungkin critical kot. Tapi kalau kita nak belajar, kita kena be critical lah kan. So tak boleh lah engkau je kritik orang pun boleh kritik engkau jugalah kalau engkau buka ruang tu. Tapi tak apa, kita akan cuba tengok. Ini yang dikongsikan, ada satu artikel ataupun penulisannya. Sebab penulisan ni memang dari dulu saya nampak agak critical, di mana bila komuniti Muslim buat, dia cuba cari salah. Tapi bila komuniti bukan Muslim buat, dia cuba cari yang betul saja. But anyway, tak apa. Itu kerja saya lah untuk menulis nanti. Senyap sebab baru masuk tuan. Okey, tak apa. Saya ulang sekali lagi perbincangan kita. Hari ni saya sedang sambung subjek saya dalam Islamic Finance. Tapi untuk kali ni, kalau 2-3 hari lepas, kita banyak cerita tentang fiqh muamalat. Betul? Itu salah satu subjek dalam Islamic Finance. So ini aku nak move on dah. Tak nak cerita pasal fiqh muamalat dah. Hopefully korang dah faham. Sekarang kita nak masuk pula cerita tentang ekonomi Islam. So dalam ekonomi Islam ini sendiri, of course lah ekonomi tu semua orang tahu apa benda. Tapi untuk Islamic Finance, kita nak lihat ekonomi dunia dari kacamata Islam itu sendiri. Boleh, tak boleh, okey, tak okey. Lebih kurang macam tu tadi cerita tadi. So kita nak lihat. Okay, ni bahasa Indonesia banyak penulisan tentang ni, tapi bahasa Malaysia mungkin tak banyak sangat. Tapi tak apa, kita akan tengok. Okay. So sekarang soalan saya dulu, tak apa, tak faham ataupun tak tahu pun boleh komen. Adakah kalian pernah dengar perkataan kibuts? K-I-B-B-U-T-Z. Ini dia punya pengistilahan
dalam pengistilahan dalam Kamus Dewan Bahasa, Pusat Rujukan Pesuratan Melayu, Carian PRPM, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Ini saya bacakan jap. Ni dah tadi tulis. So ini, kibbutz dalam Dewan Bahasa dan Pustaka kita merujuk kepada satu bentuk komuniti Yahudi di Israel yang anggotanya tidak memiliki sebarang harta peribadi. Kesemua harta menjadi milik kibbutz ini ataupun komuniti ini, dan ia memenuhi segala keperluan anggota serta keluarganya. So, kalau dalam bahasa ekonomi mudah, kita pandang dia macam ala-ala komunisme ataupun socialism sikit. Kita bekerja, tapi kita punya harta tadi bukan milik kita. Harta ni milik komuniti kita, komuniti yang akan jaga kita punya kebajikan tadi. Kesemua anggotanya bekerja untuk kibbutz dan menerima barangan dan perkhidmatan sebagai ganti upah. Barangan dan perkhidmatan itu termasuk makanan, perumahan, pendidikan, penjagaan kanak-kanak dan rawatan perubatan. Dia juga dikenali sebagai collective community ataupun komuniti yang kolektif lah. Untuk konteks kita, yang paling mudah kita nak bagi perumpamaan, again, benda ni sensitif, tapi ini untuk akademik punya purpose, untuk tujuan kita belajar, macam Global Equine, macam GISB. Dia tak bayar gaji, dia tak bayar kebajikan dari segi kewangan, tapi dia bagi kebajikan dalam bentuk kehidupan itu sendiri. Dia bagi makanan, dia bagi perubatan, dia bagi pendidikan, dia bagi perumahan dan juga penjagaan kanak-kanak lah. Okay. So setakat sekarang boleh faham dulu apa itu kibbutz. Sekurang-kurangnya lah perkataan itu sendiri. Okay, boleh faham Sebab kalau faham gaya hidup diorang macam mana, diorang hidup pun dekat apartmen yang disediakan oleh diorang punya community. Kemudian makan dia pun disediakan juga. Tahap dia, makanan pun disediakan juga. Tapi makanan diorang kena bayar. Diorang kena bayar dalam 3 ke 4 macam dolar gitulah kan. Okay. For now boleh faham dulu. Cuba komen. Saya perlukan respon kalian semua untuk saya move on ke next isu berkaitan dengan ini. Just nak dapatkan gambaran dulu. Tapi top management je yang senang. Tu yang bawah-bawah ni susah benar. Okay. So ini benda yang kita kena highlightkan juga. Sebab tadi kita lihat pada dia punya image. Image nampak macam sempurna. Tapi of course akan ada isunya. Betul? So apakah isu yang ada? Yang mana kibbutz ni digambarkan sebagai fantasi di dunia. Dia kalau korang tengok video dia, kalau korang termakan dengan dakyah dia, kita akan rasa, wah, inilah heaven on earth. Inilah syurga atas dunia. Sebab management dia pun dinampakkan macam tak banyak sangatlah ambil duit, tak ada kaya raya, pakai kereta mewah semua, tidak. Dia orang punya tahap sampai kereta, dia orang sediakan kau boleh pakai mana-mana kereta yang kau nak. Okay? Sebab dia mengajar untuk tidak ada perasaan memiliki harta peribadi. Perasaan memiliki harta peribadi tu tak ada. Tak ada rumah, tak ada kereta. Hidup je kerja dia. Tapi in reality, adakah ini satu reality ataupun hanya sekadar fantasi? Jadi kita nak tengok apakah isu-isu yang ada di sebalik konsep ini tadi. So isu yang pertama adalah berkenaan dengan ni. Manusia, engkau memang ada nafsu. Dalam Quran dah disebutkan manusia diturunkan dengan 5 benda yang disuka tadi kan. Wanita, kanak-kanak, emas permata, tunggangan yang berhias kan, kuda berhias, kemudian tanam-tanaman dan sebagainya. So manusia memang ada perasaan untuk memiliki benda. Sebab itu dalam maqasid syariah kita tak boleh nafikan antara hifzul yang perlu kita jaga, antara benda yang kita kena jaga. Kita kena jaga nyawa, kena jaga agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. So memiliki harta dalam Islam bukan benda yang salah. Okay? Memiliki harta dalam Islam bukan benda yang salah. Jadi adakah konsep ni bertentangan dengan apa yang Islam amalkan? So balik semula ke fiqh muamalat. Kalau tidak ada larangan ke atas muamalat itu, tak ada masalah. So konteks untuk benda Allah ni, dia bukanlah jatuh hukum haram, tidak pun. Cumanya tidaklah boleh kita katakan sampai tak boleh ada langsung harta peribadi. Sebab itu dah menafikan apa yang halal dalam agama kita. So itu yang pertama dari segi muamalat ni tadi, untuk konteks komuniti tadi. Nombor 2, dari segi nafsu tadi saya katakan juga manusia memang ada perasaan untuk memiliki tadi. Yang nampak macam semangat untuk join dengan kibbutz ni adalah orang yang sedang berada di bawah. Dia nak ada extra. Gaji dia 1,000. Dalam kibbutz, contohlah dia bagi seorang RM3,000 gaji setiap bulan. Kita gaji sekarang 1,000. Kita nak kerja yang kita ada sekarang dengan gaji 3,000 dan everything covered. Of course lah kita semangat nak menuju ke arah itu.
Cuma di sini, kalau kita bekerja lebih, adakah kita willing untuk dapat pampasan ataupun kita punya gaji setara dengan orang biasa tadi? So sebab itu, balik semula ke apa yang dikatakanlah sebentar tadi oleh Nakib tadi kan. Bila dah pergi ke fasa yang top management, kebiasaannya diorang dah tak nak duduk dekat sini. So sebab itulah ada dalam isu kibbutz ni, diorang nak keluar. Dia nak keluar, pergi keluar dari komuniti ni, kerja kat tempat lain dan dapat gaji yang lebih besar. Cuma sebab fahaman mereka dan juga mungkin doktrin lah dakwah tadi, diorang ambil gaji yang besar tadi, masih ada lagi portion yang dia salurkan ke kibbutz ini. Dan benda ni pun hampir sama dengan global equal tadi, betul? So ramai penyokong untuk syarikat ni. Again, ini bukanlah cerita politik ke agama, tidak. Kita nak cerita yang baik, yang buruk, supaya kita boleh jadikan sebagai satu sandaran ilmu untuk akademik kita. Dalam konteks global equal tadi, ada yang percaya, faham dan juga mungkin dibesarkan dalam komuniti ini. Dan bila mereka keluar dari komuniti, bekerja dekat sektor awam ke swasta ke, buat bisnes di luar, sebahagian keuntungan pun diorang akan salurkan juga balik ke kibbutz ini. So dalam hal ini, kita boleh lihat kalau mereka perlukan dana dari luar untuk menyumbang supaya komuniti boleh terus berjalan, makna kata komuniti ni, utopia ni, dia tak self-sustain lah. Dia tak boleh nak self-survive, tak boleh nak sustain bahasa Melayu lah. Tak boleh nak bertahan dengan sendirinya, tak boleh nak lestari dengan sendirinya tanpa ada sebarang suntikan dari luar. Okey, itu yang pertama tadi. Kita dah cerita tentang kemahuan manusia. Yang kedua, kemahuan juga dari segi nak mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lah, ataupun lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang ini kita balik semula ke Quran. Again, bercerita lagi tentang manusia dan juga kemahuan. Manusia sebelum dia ada, dia rasa bila dia ada dia akan okey. Tapi dalam Quran, sekejap saya rujuk balik Manna wa Salwa. Okey, cari balik cerita tentang Manna wa Salwa. Okey. So Manna wa Salwa adalah makanan, okey, tak ada pula dah. Okey, sekejap Salwa kot. Okey. Man dan Salwa dalam surah Al-Baqarah ada cerita, kemudian dalam surah Al-A'raf pun ada cerita juga, dan juga surah Taha. 3 ayat dalam Quran menceritakan tentang Manna wa Salwa. Okey. Apa dia Manna wa Salwa ni? Ini memang topik khusus berkaitan dengan bangsa ini, dengan kaum ini. Kaum ni kita tak boleh sebut nama lah, kan kena ban pula kat TikTok tadi. Sebab cerita pasal kibbutz ni berkaitan dengan kaum ni, pasal bangsa ni. Dan kaum ni direkodkan dalam sejarah, dalam Quran disebutkan ketika mereka sedang stranded, lari dari Firaun dulu, melepasi sungai Nil Laut Merah. Lepas Nabi Musa ketuk tu kan, lalu Laut Merah, dan dia orang dapat lari dari Firaun. Dia pun pergi ke tanah Syam tadi kan, lari dari Mesir. Okey. So bila sampai kat sana, dekat tengah-tengah padang pasir, dia orang tak ada makanan. Okey, dalam surah Al-Baqarah dicerita tentang ayat ni ayat yang ke-57. Saya bacakan dia punya terjemahan. Dan kami telah menaungi kamu, maknanya kata Allah Ta'ala telah menaungi bangsa ini, kaum ini. Kami telah menaungi kamu dengan awan dari panas matahari di padang pasir, sebab dia orang tengah stranded dekat padang pasir. Dan kami turunkan kepada kamu manna wa salwa, dan berfirman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, sebab mereka kufurkan nikmat itu, tapi sebenarnya mereka sedang menganiaya diri sendiri. So apa isu tentang manna wa salwa ni tadi Kalau dalam surah ni mungkin ayat seterusnya kot. So cerita sikit tentang manna wa salwa. Again, soalan ni saya akan tanya pada kalian semua. Sambil saya cerita, boleh tak kalian like dan juga double tap? Kita punya view mungkin pagi ni tak tinggi sangat, sebab topik kita berkisar tentang isu yang agak berat. Tapi tak apa, semoga menjadi ilmu untuk kalian Soalan saya, sambil-sambil korang like boleh? Dia 17-18 orang kawan-kawan, bantu untuk seorang like lebih kurang dalam 100 kali, kita boleh sampai ke 5,000 like yang pertama. Soalan saya, komen seorang dua Korang tahu tak manna wa salwa tu apa? Apakah itu man dan juga salwa? Manna wa salwa. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah Taha dan juga surah Al-Baqarah. Okey, komen seorang. At least seorang pun tahulah. At least seorang pun jadilah. Tolong komen seorang, maklumkan adakah kalian pernah dengar tentang manna wa salwa. Okey, boleh? Okey. Manna wa salwa. Okey, so sambung balik ayat tadi. Bawang, kentang, bawang. Okey, betul. Surah Al-Baqarah tadi ayat 57, ni ayat nombor 1. Betul lah? Dalam satu perenggan yang sama tadi
Okey, saya perlukan seorang responden. Ni macam cikgu kan tanya ke kelas-kelas kan. Kelas semua senyap je tadi. Seorang, tolong komen, adakah kalian tahu apakah itu manna wasalwa? Okey, tolong komen seorang. Okey. Kita ada juga sambil-sambil tu. Saya nampak nama ada Nakja, ada MH Hanami dekat sini, ada Zulkifli Ahmad, Saliha Ismail, Lemon Jis, ada Nas, ada Kamet, ada Adib Gol, ada Azali, ada Kak Haji Faisal kita, ada Miss Ayu, Muhammad Yasro Yahya, RHBHB, nama dia Nur Azhar Mokhtar, Akawaka Shop, Nakib Lashaka, NZ Pai. Thank you. Okay, tak apalah, tak ada orang respon, saya jawab sendirilah soalan. Aku sendiri tanya, aku sendirilah jawab Okay, thank you Adib. Adib dia jawabkan kat situ. Manna wasalwa adalah makanan, tapi dia bukan sebarang makanan. Manna wasalwa adalah makanan dari syurga. Allah Ta'ala turunkan makanan dari syurga untuk kaum Y ini, kaum Ya ni kan, tersebutkan kan kena ban pula dengan TikTok. Selepas mereka dapat melarikan diri dari Mesir, meninggalkan Firaun, rentas Laut Merah, so dia orang mengembara selama 40 hari kalau tak salah, nak menuju ke ni masa tu tanah Syam nak menuju ke bumi barakah. So pergi ke sana. So sepanjang jalan, makanan tak ada, air tak ada, apa pun semua tak ada. Dekat padang pasir pula ni. So apa yang Allah turunkan untuk diorang? Pertama, Allah turunkan awan supaya tak panas dekat padang pasir. Yang kedua, diturunkan manna wasalwa. Kalau korang cari ada yang bagi istilah lah, manna wasalwa ni macam tak tahulah macam mungkin karbo dan juga protein kot. Ada yang kata dia adalah sejenis burung. Tapi kita nak cari benda tu mungkin tak logik lah. Kalau makanan tu dari syurga kita boleh cari kat dunia, tak jadilah makanan di syurga. But anyway, hari-hari Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa dan juga kaumnya makanan dari syurga. Hari-hari. Bayangkan. Dan ketika mereka berada dalam penjajahan Firaun tadi, diorang duduk dalam penjara. Kaum Y ni masa dekat zaman Mesir Purba, diorang duduk dalam penjara. Yang berada dekat luar adalah orang-orang Mesir. Tapi untuk orang-orang ni, diorang duduk dalam penjara. So dekat dalam penjara, kau bayangkanlah makanan apa dalam penjara. Apa makanan dalam penjara? Kentang, bawang kan, mungkin kacang ke apa semua, tak tahulah, benda-benda macam tu kan, bawang merah ke sikit, sayur-sayur sikit. Tapi ayam-ayam, nasi-nasi tak ada lah kot. Sebab ini bukannya penjara Malaysia, makanan sedap. Ini penjara Firaun. Memang sekadar hidup je lah katanya tadi. So sekarang Allah Ta'ala turunkan diorang bukan saja makanan dari dunia, makanan dari syurga terus. Tapi diceritakan pasal bangsa dalam Quran untuk menjadikan pengajaran kepada kita. So apa yang diceritakan dalam Quran? Bila diturunkan hari-hari makanan dari syurga, apa yang kau rasa dia orang minta? Apa yang kau rasa, kau orang bayangkan kaum Y ni, bangsa Y ni ketika itu, Bani lah kan sebut kan. Senang sikit kau nak faham. Bani Isr. Kau bayangkan Nabi Musa diturunkan makanan dari syurga setiap hari. Kau rasa-rasa Bani Is ni minta apa dengan Nabi Musa? Allah Ta'ala turunkan makanan dari syurga hari-hari. Makanan ayam, burung tadi kan, makanan karbo, nasi ke apa semua tadi. Adalah ruji-ruji, makanan ruji tadi kan, gandum dan sebagainya. Kau rasa dia orang minta apa dengan Nabi Musa? Ini nak menggambarkan betapa dia orang ni kufur nikmat. Betapa kufur nikmatnya mereka. Ini dirakamkan dalam ayat Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-57. Dan kalau kau baca surah Al-Baqarah ayat ke-57 ni, sampailah ke ayat 61, kita akan nampak gambarannya. So betul, apa yang dikatakan oleh Apple dekat sini betul, naik lemak, dia dah macam dah naik share dah. Padahal Allah Ta'ala baru selamatkan dia orang dari orang zalim ni, dari Firaun ni. Nabi Musa baru bawa dia orang keluar dari Mesir melalui Laut Merah ni. Baru terselamat daripada cengkaman penjajah ni. Tapi bila dah diturunkan makanan dari syurga, hari-hari, apa yang dia orang minta? Dia orang minta makanan lain pula. Allah Ta'ala turunkan hari-hari, like literally, kita ni hidup hari-hari sebenarnya nak makan je. Like hidup kita ni, kalau dah selesai kita punya rumah, ada kampung, ada rumah apa semua sikit, kau tak payah kerja pun tak apa. Yang penting kau dapat makanan hari-hari. Tapi ini bangsa Is diturunkan sebagai pengajaran untuk kita. So apa yang dia orang minta bukan sahaja makanan lain. Apa yang Ashidah kata ni betul. Dia orang minta makanan lain.
tapi bukan sebarang makanan lain. Kita tengok dalam dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sama, perenggan yang sama, tapi ayat yang ke-61. Saya bacakan terjemahan dia, boleh? Dan kenangkanlah ketika kamu, Bani Is ni berkata, wahai Musa, kami tidak sabar ataupun kami sudah jemu dengan makanan yang semacam saja. Sebab Allah Ta'ala turunkan makanan syurga tadi bukanlah hari ni rendang, esok udang, esok ikan. Kau ingat ni buffet, banyak cantik, jadilah ada makanan, kau pun duduk kat tengah padang pasir. Yang penting makan tadi betul. Tapi apa respon diorang kepada Nabi Musa selepas beberapa hari? Wahai Musa, kami dah tak sabar, kami dah jemu dengan makanan yang semacam saja dari dulu. Maka pohonkanlah kepada Tuhan kamu untuk kami. Tuhan yang turunkan makanan dari syurga tadi adalah Tuhan yang sama untuk Bani Is ni sebenarnya. Tapi ayat diorang pada Nabi Musa ni leader diorang tau. Tapi ayat diorang pada Nabi Musa apa dia? Musa, ini bahasa Melayu lah, bahasa aku sendiri lah kan. Musa, mintalah dengan Tuhan kau, bagi kami makan. Sedangkan kita diajar, kita yang kena minta dengan Allah. Kita minta dengan Tuhan, ya Allah, bagilah kami sekian. Kita minta tolong boleh. Contohlah zaman Nabi ya Rasulullah, mohon kepada Tuhan untuk bantu kita semua ataupun untuk bantu kami. Bukannya ya Rasulullah, doa kepada Tuhan kau untuk tolong kami. Bila kau guna ayat tu, kau dah melambangkan Tuhan Musa dengan Tuhan kita, Tuhan yang berbeza. Itulah betapa sombongnya Bani Is ni sebenarnya. Okay? So sebab tu hari ni kau boleh tengok lah, memang terang-terang begitulah perangai dia orang tadi. Okay, saya sambung lagi ayat tadi. Pohonkanlah kepada Tuhan kamu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di bumi. Tadi Allah Ta'ala bagi makanan dari syurga ke diorang. Sekarang dia minta apa? Mintalah dengan Tuhan makanan yang keluar dari bumi. Bila dah diberi makanan dari syurga, dia minta makanan dari bumi. Kita kalau dengar pun macam Allahu Akbar, kau dah dapat makanan syurga, kau minta makanan bumi. Tak habis dekat sini kawan-kawan. Tak habis dekat sini. Sebab dalam Quran ni disebutkan juga apa yang diorang katakan sebagai makanan yang diorang minta. Nak melambangkan betapa kufur nikmatnya diorang tadi. Apa yang diorang minta? Dan korang rasa korang diorang minta apa? Betul, diorang minta makanan lain. Tapi kalau kau rasalah diorang minta apa? Sebenarnya dalam perbincangan kita dalam 5 minit tadi, saya ada sebut perkataan ni. Okay. Saya ada sebut perkataan ni sebenarnya. Saya ada sebut beberapa perkataan ni, apa yang diorang minta. So dalam ayat 61 surah Al-Baqarah tadi, dia minta makanan lah. Arak ni minuman. Dia minta makanan. Apa makanan yang dia minta kau rasa lah? Cuba teka satu je lah. Aduh. Okay. Apa yang Kak Salihah Ismail kita komen tu sangatlah tepat. Apa yang diorang minta? Diorang minta sayur-sayuran, dan bukan sekadar sayur-sayuran. Yang diorang minta adalah timun, bawang putih, kacang dal dan bawang merah. Dan inilah makanan yang diorang makan dalam penjara ketika ditawan oleh Fir'aun dulu. Allah Ta'ala dah selamatkan dia orang dari Fir'aun, dah rentas Laut Merah, dah sampai ke padang pasir, dah diberikan awan untuk tutup dia orang nak berjalan sampai ke bumi barakah ni, sampai ke tanah Syam sana kan, negara Pi tu lah, tak boleh sebut lah dalam live ni kan. Sampai ke sana ni, diberikan awan untuk melindungi dia orang dari panas. Turun pula makanan dari syurga. Like kau tak payah order, tak payah apa, turun. Like makanan syurga kot, ayam burung dan man tu adalah disebutkan, aku pun tak ingat lah. Yang diorang minta bukan hanya sekadar makanan dari bumi, tapi diorang minta makanan yang dari penjara tadi. Nak menunjukkan betapa kufur nikmatnya bangsa ni. Sebenar-benarnya. Itulah sebenarnya apa yang berlaku. Kau bayangkan Nabi Musa nak jawab apa? Dah lah tadi minta selamat daripada Fir'aun, lepas Laut Merah kan, dah ketuk tongkat tadi, laut dah terbelah, sampai ke padang pasir, dan minta dengan Allah, turun pula awan untuk lindungi daripada panas matahari. Dah minta lagi turun makanan. Sekarang umat dia minta makanan yang kita lari tadi.
Kita lari dari penjara, makan bawang, makan kacang dal, makan timun, makan kentang pun tak ada time tu, ubi pun tak ada Lari dapat makanan syurga, kau minta balik. Perlambangan dia, Allah Ta'ala nak bagi kau syurga, kau minta dunia. Dan bukan saja minta dunia, minta neraka, minta makanan dekat penjara tadi. Inilah sebenarnya yang berlaku. Okay? So Nabi Musa jawab apa? Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Kau nak tukar makanan syurga yang Tuhan bagi ni kepada benda yang tak baik, benda yang tak bagus. Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu mahu minta itu. So Nabi Musa tak nak doa lah, tak nak minta lah dengan Tuhan, malu lah kan. Suruh dia ni pergi ke bandar, carilah sendiri yang kau nak. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan juga kepapaan. Sebab dia orang ni pelarian, datang dari negara lain, nak pergi ke tempat lain, nak pergi menyelamatkan diri, minta benda macam-macam. So bila Nabi Musa suruh pergi cari sendiri nak sangat tadi, akhirnya dia orang memang dihina, ditimpa dengan kehinaan dan juga kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah Ta'ala. Dan cerita sikit tentang mukjizat semalam surah Al-Qamar, surah bulan, surah cerita tentang bulan sebelum surah Ar-Rahman, surah yang ke-54. Dalam tu ada disebutkan, kalau surah Ar-Rahman, surah Al-Qamar dengan surah Al-Isra, surah Al-Qamar kalau tak salah, kalau Allah Ta'ala dah turunkan mukjizat, maknanya azab sedang menanti. Kalau kau perlukan mukjizat untuk kau percaya dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, maknanya azab sedang menanti. Ini dijawab oleh Nabi kepada dijawab kepada Nabi ketika kaum musyrikin minta mukjizat. So tunjuklah, kalau kau betul Nabi, tunjukkan kau punya mukjizat tadi kan. Kalau dah sampai ke tahap kena tunjuk mukjizat baru kau nak percaya, the next step adalah azab. Sebab kalau mukjizat turun pun kau tak percaya, memang kemurkaan akan datang lah. Contohnya, inilah kita ambil contoh pasal Bani Is tadi kan. Ketika Firaun tak percaya dengan Nabi Musa punya dakwah tadi kan, tak percaya dengan mesej yang dibawa oleh Nabi Musa, dah ditunjukkan dah tongkatnya boleh bertukar menjadi ular. Dah tunjuk ni. Pun Firaun tak percaya, akhirnya azab yang ditimpa tenggelam dalam Laut Merah. Dan azab-azab ni lah cerita pasal Nabi Soleh contohnya kan. Nabi Soleh kaum apa? Kaum Samud, Nabi Lut. Betul kalau aku salah kau betul kan tau. Nabi Soleh, kaum Ad. Kalau saya tak salah lah, kalau salah betulkan saya. Okay. Nabi Soleh diberikan lembu. Inilah lembu emas gitulah lebih kurang cerita, aku pun tak hafal sangat Okay, nak menunjukkan mukjizat tadi. Tapi kalau mukjizat dah turun pun korang tak percaya, memang azab lah yang akan menanti. But anyway, dalam konteks ni, bila makanan dari syurga pun dah turun dan diorang tak nak juga beriman, memang kecelakaan yang sedang menanti untuk diorang. Yang demikian itulah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mujizat-mujizat yang membuktikan kebesarannya, dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. So ini cerita tentang Bani Is dalam surah ataupun dalam ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah dan juga beberapa ayat lain. So balik semula ke cerita pasal kibuts tadi. Boleh? Cerita pasal kibuts tadi Topik kita masih lagi berkaitan dengan ekonomi Islam. So bila mereka berada dalam kibuts dan diberikan everything, korang rasa diorang syukur tak? Korang rasa berada dalam kibuts yang everything dah sponsored, dah semuanya dah disediakan, gaji pun dapat, kalian rasa adakah mereka akan menjadi bangsa yang bersyukur? So sebab itu konsep kibuts tu mungkin kita boleh ambil sikit idea ni tadi, tapi pengajaran yang paling besar dalam ekonomi Islam adalah kesyukuran. Kita nak menggunakan virtue ataupun nilai-nilai yang ada dalam agama kita. Okey, itu poin yang ketiga. Kritikan saya lah terhadap kibuts ni. Dan yang keempat, yang ini yang paling besar dalam nilai Islam, perkataan terakhir yang saya bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-61 tadi. Yang demikian itu disebabkan mana ayat ni? Zalika bima asawakanu ya'tadun. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh. So cerita balik ke kibuts. Kenapa kibuts ni dicipta? Kenapa konsep kibuts ni diperkenalkan? Okay.
Kibbutz ni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 dekat Degania di negara P. Dan dia dicipta sebab apa? Sebab negara haram ni, dia orang nak jajah negara P. Bila dia orang jajah, dia orang hapuskan, contoh yang berlaku dekat daerah G sekarang kan. Dia orang hapuskan penempatan yang sedia ada. Rakyat asal dekat tempat tu, hapuskan, dia ambil tanah tu, dia bagi dekat rakyat dia sendiri, korang bina kibbutz dekat sini. So dia sponsor lah. Kalau kau terima tanah secara percuma, memanglah ekonomi kau boleh naik. Sebab kau dah mengambil tanah dengan cara yang haram. Contohnya ketika zaman penjajah, British datang ke tanah Melayu, ambil tanah kita, ambil sumber-sumber kita. Dan bukan saja sumber kita ambil, tanah kita dia orang letak geran nama dia orang. Sebab itulah sekarang baru-baru ni ada isu kan pasal Jalan Duta tu. Jalan Duta, bila dah ada kementerian lah, kemudian dah ada JPN, Majlis Wilayah semua dekat situ, rupanya isunya pemilik asal tanah tu minta. Pemilik asal tanah tu dapat dari British. Kita nak minta balik sebab tanah ni sepatutnya milik kita. Tapi sebab zaman penjajah datang, ambil tanah ni, bubuh nama dia orang. Kau boleh tengok dalam satu cerita, ada filem lah, filem ditayangkan pada tahun 1970-an. Cerita tentang penjajahan dekat negara kita Dia orang datang sini, bila dia orang nak balik, dia orang punya komander ke, dia orang punya askar-askar tadi kan, dia orang punya general semua. So kerajaan dia bagi hadiah kepada general ni, kami bagi kamu sebidang tanah. Bukan tanah dekat England, tanah dekat tanah Melayu. Banyak cantik yang kau bagi sebab dia jajah negara kita tadi. So ini yang menjadikan kritikan saya yang paling besar kepada kibbutz adalah asas dia sendiri pun dah salah. Bila kau jajah negara orang dan kau bina penempatan untuk komuniti kau hidup, memanglah nampak syok. Engkau pun sponsor komuniti ni untuk hidup. Sebab engkau sedang menawan negara orang, menawan tanah orang. So akhirnya ini yang menjadikan everything jadi tak cantik. Okay? Walaupun idea tu nampak utopia, nampak fantasi, tapi realitinya tak seindah itu. Dan lagi pula kenapa dia orang tekankan untuk kibbutz ni, settlement ni tadi, untuk dibina pertanian terutamanya. Sebab inilah standard untuk mana-mana negara. Bila dia orang nak membangun, nak membesar, dia akan mula dengan pertanian. Settlekan makan dulu untuk penduduk-penduduk. Penduduk ni kalau dah kenyang, dia tak melawan. Orang kita ni, bukan orang kita lah, mana-mana orang pula, baik terutamanya orang Melayu kan, orang Malaysia kan, bab makan kita sensitif Kalau penduduk tu lapar, dia akan riot, dia akan melawan, dia akan revolt, dia akan memberontak lah kan tadi So jaga dulu perut, kasih kenyang dulu. Dah kenyang, dah settle, dah tenang, barulah boleh buat polisi yang sekian-sekian. Itu dia cerita tadi So inilah menjadi kritikan keras kepada saya berkenaan dengan kibbutz ni tadi. Okay. So kalau macam tu, apa solution kita? Takkan tak ada penyelesaian. Benda dah bagus, tapi ada punya faktor-faktor yang negatif. So apa penyelesaian dia? Penyelesaian dia ada dalam sirah agama kita sebenarnya. Sirah dia, kalau korang tengok video pertama tentang kibbutz, dia akan cerita tentang kenapa mereka berada di tempat ni. Sebab everything is shared. Semuanya dikongsi. Harta adalah untuk dikongsi bersama komuniti. Tanah kebun kau pun akan jadi kebun aku juga. Rumah kau boleh jadi rumah aku. In fact, diorang ni, sebab diorang ni akal mungkin dah tak betul sangat kan. Sorry kalau aku sebut ni mungkin macam sensitif dan juga kasar sikit bunyi Perempuan kau pun menjadi perempuan aku. Ni level diorang lah, agama diorang tadi kan. Kita tak nak masuk campur sangat dengan agama orang. Tapi ni tahap dia tadi. Harta kau, harta aku. Kebun kau, kebun aku. Rumah kau, rumah aku. Kereta aku, kereta kau, kereta aku. Makanan kau, makanan aku. Bini kau pun bini aku. Itu tahap dia tadi. So dalam sirah kita, sebenarnya benda yang seakan-akan sama ada. Tapi landasan utama kita, dia punya pokok pangkal kita, akar kita adalah lillahi ta'ala. Kita buat sebab apa? Sebab kasih sayang kepada Allah. So contoh yang paling tepat yang kita nak gambarkan kibbutz yang ada dalam agama kita, yang betul, adalah kisah tentang orang-orang Ansar. Orang-orang Madinah ketika mereka menerima orang-orang Mekah untuk hijrah. Muhajirin datang ke Madinah tadi. Dia orang terima dengan hati yang terbuka selepas beri bai'ah Baitul Aqabah yang pertama dan juga yang kedua, sampailah semuanya dah berhijrah. So bila sampai dan dia orang punya tujuan dia tadi, matlamat dia tadi, bukannya sebab nak kaya, bukannya sebab nak hidup dekat dunia semua, tidak. Apa yang dia minta? Bila dia orang jumpa dengan Nabi yang kata, apa yang kami dapat? Nabi kata, kamu akan dapat syurga, jannah, lillahi ta'ala. Buat sebab Allah Ta'ala,
Dia orang terima Nabi pun sebab kasih sayang pada Allah Ta'ala. Balasan dia adalah jannah. Balasan dia adalah syurga di sana nanti. So apa yang berlaku ketika orang Mekah, Muhajirin Mekah pergi ke Madinah, kibuts ni sebenarnya berlaku. Apa yang berlaku time tu? Nabi pasang-pasangkan, contohnya Abdul Rahman bin Auf, orang yang pandai berniaga tadi, pasangkan dengan siapa yang pandai berniaga dekat Madinah. Siapa yang pandai, contohlah siapa yang pandai menjahit, pasangkan dengan orang yang pandai menjahit dekat sana. Siapa yang pandai bercucuk tanam, pasangkan dengan orang yang pandai bercucuk tanam. Dan orang Madinah terima dia orang sampai ke tahap, kebun aku, separuh aku punya, separuh kau punya. Harta aku, makanan aku, separuh aku punya, separuh kau punya. Semua benda boleh kongsi dengan orang Muhajirin. Perbezaan dekat mana? Kita buat lillahi ta'ala. Jadi bila bercerita tentang isteri tadi, mereka sanggup, dan ni bukannya ceraikan sebabkan kasar, tidak. Dan sebelum zaman hijrah ni berlaku, undang-undang tentang penceraian apa semua ni masih lagi tidak sepenuhnya diturunkan. So mereka buat apa? Mereka betul-betul lepaskan isteri mereka dan hadiahkan, beri kepada Muhajirin supaya mereka boleh bina keluarga sendiri. Itu tahap dia tadi. Tapi tujuan dia orang buat sebab apa? Bukan sebab duniawi. Ekonomi betul berlaku dekat situ, tapi bukan sebab duniawi, buat sebab ukhrawi. Buat lillahi ta'ala. Aku nak buat sebab my witness, my worshipness to one God. One Godness dipanggilan Ahad tadi. So ini sebenarnya yang kita boleh jadikan sebagai perlambangan, sebagai kita punya rujukan. Kalau kita nak melihat kepada konsep kibuts, ekonomi yang contohnya dekat atas muka bumi nampak paling cantik, tapi kalau kita nak selitkan ataupun nak berpandukan kepada falsafah Islam itu sendiri, maka golongan Ansar lah yang sebenarnya perlu kita angkat untuk menjadi sebagai contoh kita yang paling agung actually. In fact, golongan Ansar ni memang Nabi pun sangat sayang pada golongan Ansar. Kau boleh dengar lah Dr. Umar Sulaiman. Aku baru dengar masuk ke episod berkenaan dengan orang-orang Ansar. Dah habis dah cerita pasal Usaid, Sa'id semua. Ummu Sulaim pun dah habis. Sekarang tengah dengar cerita pasal Anas bin Malik, anak kepada Ummu Sulaim. Okay? So kau boleh dengar dan boleh faham betapa banyaknya pengorbanan orang-orang Ansar ni buat untuk bagi kepada orang Mekah supaya kita boleh sama-sama bina tamadun kita dekat sini. Kan? Membina Madinah, Madani tadi dekat sana. Sebab kalau nak bandingkan dengan kibuts, diorang memang bina satu ekonomi yang cantik. Tapi ekonomi ni untuk diorang saja. Diorang sampai tahap jajah negara orang. Hapuskan orang pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Tak boleh sebutlah perkataan G tadi kan. Hapuskan diorang ni. Yang penting ekonomi kita terjaga. So, dari segi ekonomi, dari segi matematiknya mungkin kita boleh ambil, tapi dari segi falsafahnya kita kena tinggalkan dan kita kena balik semula ke apa yang betul-betul agama kita ajar, apa yang Ansar dah tunjukkan kepada kita tadi sebenarnya. Okey, boleh? So itu sikitlah mungkin idea dan juga perbandingan yang mungkin saya nak sampaikan. Jadi untuk itu boleh tak saya dapatkan respon sikit? Respon sikit lah dari korang kan. 20 orang kawan-kawan dekat sini, apa yang kalian dengar dari awal tadi, korang faham ke tidak? Okay, so saya ada Nakib Lai Syaka dari tadi live join dengan kita, thank you. Kita ada Hafsah Arif pun masuk dengan kita. Hafsah Arif, thank you. Ada Dan, ada Amir Faruqi, ada Amin Haris, ada Izzati Aziz, Luqman Fahmi, Harith, Anonymous, Muhammad Baihaqi, Salihah Ismail, kemudian ada Wonder Bell, Kak Ji Faisal, Adit Gol, Kamek, Zulkifli Ahmad, nak je. Korang faham tak aku cerita apa panjang-panjang tadi? So cuba komen dekat ruangan bawah. Sambil-sambil tu kalian juga boleh bantu untuk like kita punya live ni. At least kita habiskan dengan 10,000 like lah. Boleh? Okay. Kita live lebih kurang dalam berapa tadi? 50 minit dekat sini So at least korang like, bantu naik sampai 50,000 like. Barulah munasabah sikit aku nak habiskan live ni tadi kan. Okay, come on, respon. Bagi pendapat dan juga pandangan kalian sikit. Barulah aku boleh move forward dengan perbincangan kita lah untuk hari ni insyaAllah. Okay. Come on, seorang. Takkan seorang pun tak ada dalam live ni. Senyap, sunyi, sepi je belaka. Oh. Okay. Sekejap. Translate this page English. Oh. Okay. Harap tu tak bagi aku baca Siapa pandai baca Hebrew, Ibrani kat sini? Boleh tak tolong terjemahkan untuk saya? Satu laman web ni untuk saya baca, okay? Become the symbol. Kalau kau buat carian search pun, baca kat CNN contohnya kan, memang bias gila lah. Kau punya bias. Dia menunjukkan kibuts yang berlaku lah, hancur apa semua tadi. Contoh bagaimana H tu konon-kononnya membuat membuat bencana
Padahal negara dia sendiri yang jahanam kan, haram. Tu menyampah aku baca berita barat sekarang ni kan. Dia punya bias tu macam tak cover langsung. So sebab itulah ini mungkin menjadi salah satu matlamat saya jugalah kan. Bila saya belajar tentang ekonomi Islam tadi dan juga kita nak fokus pada Master in Islamic Finance secara keseluruhannya, ada satu kawan kita baru-baru ni dia komen. Aku kongsilah aku masuk sama belajar bla bla bla, dia kata kan, jadilah seorang lagi sarjana kewangan Islam yang mengangkat martabat agama. Aku dah macam berat gila kau punya komen kan. Macam cila-cila sudah. Tapi betul lah. Kalau tak ada bijak pandai dalam agama kita yang nak mengangkat kebenaran, akhirnya orang biasa akan baca berita-berita di barat dan rasa macam, betul juga kan. Best gila hidup dia orang. Padahal kalau kau dengar betul-betul, haram je sebenarnya. Memang jahannam lah. Memang jahannam betul lah sebenarnya tadi kan. Benda yang baik kita cuba ambil lah. Tapi jangan kita nafikan jugalah dia punya keburukan tadi. Okay? So sebab itu kalau kita tengok dekat sini, dia ada 270 penempatan kesemuanya. Dan 270 penempatan ni semua letak dekat tempat-tempat yang diorang jajah, tempat-tempat yang diorang ceroboh sebenarnya. So diorang punya settlement yang dipanggil tadi kan, illegal settlement tadi, dia buat dalam bentuk kibbutz. Supaya salah satu benda yang diorang fikirkan, dia tahu untuk agama Islam, kita tak boleh hapuskan pokok-pokok, kita tak boleh hapuskan tanaman, tumbuh-tumbuhan ketika kita nak berperang, betul. So bila dia orang bangunkan tumbuh-tumbuhan, selain daripada nak self-sustain, nak bagi makan pada diri sendiri, dia orang tahu juga orang Islam tak akan hapuskan benda-benda macam ni. So jahat lah sebenarnya kan, benda-benda macam ni jahat lah. So kita kena ada ilmu tersebut supaya kita boleh faham, kita boleh nampak apa landasan sebenar untuk kita betul-betul hafal lah. Okay. Dan aku lupa yang keempat. Yang keempat tadi dah ada. Yang kelima, kritikan yang terakhir tadi ini sedang berlaku sebenarnya sekarang. Dan inilah salah satu contoh, salah satu artikel yang saya jumpa dekat sini. Kibbutz untuk negara haram ni tadi sedang struggle apa bahasa Melayu sedang susah lah untuk kembali pulih selepas peristiwa 7 Oktober. Diorang rasa diorang susah nak kembali pulih semula. Okay. Kenapa diorang susah nak kembali pulih? Sebab ingat, diorang ni datang menceroboh negara orang. So bila kawasan tu berlaku peperangan, kau ingat bangsa ni akan buat apa? Bangsa ni, Bani ni, bila berlaku peperangan, apa yang diorang buat? Dan bandingkan pula dengan Bani P, kan? Orang-orang P, orang-orang yang berada dekat tanah yang asal, orang yang sebenar tadi. Walaupun berlaku peperangan, diorang tak lari. Sebab itu tanah diorang sebenar. Ini kampung asal kita. Ini tanah kelahiran kita. Tok nenek kita duduk kat sini. Untuk Bani I ni tadi, Bani East ni tadi, dah lah bawa orang dari luar datang. Ada yang dari Amerika lah, dari China lah, dari Singapura pun ada juga kan. Diorang tak datang dekat tempat diorang. Itu yang diorang bagi rumah free apa semua bagai tadi. Sebab diorang guna konsep ni lah. Tapi bila berlaku peperangan, diorang semua caw balik negara masing-masing. Balik negara asal. Sebab diorang bukan penduduk asal tempat tu. Jadi kalau kita nak buat konsep ni, boleh buat dekat kampung sendiri. Bukan jajah negara orang. Contoh, kalau aku nak buat kan, Tanah Syahidin, betul. Dan diorang yang jajah negara orang, ceroboh negara orang, buatlah ekonomi secantik mana sekalipun, fantasi mana sekalipun, nampak macam syurga sekalipun, diorang bukannya orang syurga. Mungkin kasar lah bahasanya kan, ya Allah doakanlah supaya aku berdoa supaya aku dan juga rakan-rakan kat sini semua menjadi ahli-ahli syurga. Tapi yang haram-haram ni tadi bukan ahli syurga. So diorang rasa diorang nak duduk kat syurga. So diorang cerita dah syurga dunia. Tapi bila berlaku peperangan untuk betul-betul berjuang nak pergi ke sana, diorang lari. Ini adalah bangsa yang pengecut, yang takut untuk mati sebenarnya. Okay? So sebab itu, ini juga menjadi isu sekarang ni. Selepas tahun, episod ini sedang berlaku. Selepas tahun, banyak kibbutz ni dah, dia tak terhapus, tapi dia sukar untuk kembali pulih. Sebab orang yang duduk kat kibbutz ni semua dah caw. Diorang dah lari. Diorang tinggalkanlah diorang punya settlement, sebab ini bukan tanah asal diorang. So ini juga menjadi landasan kalau kita nak bangunkan ekonomi kita tadi. Ini yang perlu kita tengok. Sebab again, balik semula pada contoh tadi. Kalau tadi saya gunakan contoh pasal golongan Ansar yang berkorban untuk memberi segalanya kepada golongan Muhajirin, untuk orang Muhajirin pun benda yang sama juga. Ketika siri peperangan berlaku, kita pakai contoh perang. Bila perang berlaku, ketika perang Badar, perang pertama berlaku tadi dekat Tasik dekat telaga dekat berdekatan dengan Badar tadi kan. So bila telaga tu datang, sebelum perang berlaku, Nabi tanya,
Nabi tanya, masa ni aku tak ingat dah dari golongan Abu Jandal. Dari orang Mekah, Abu Jandal kalau aku tak salah, dia yang sebut, sahabat Nabi. Bila Nabi tanya, apa cerita sekarang? Ni, dia orang dah tahu dah. Dia orang nak serang ke karavan Abu Sufyan. Abu Sufyan rampas harta orang muslimin, orang muslim dekat Mekah, nak pergi jual dekat Syam. Okay? So bila dia orang tahu, dia orang nak pergi ambil balik harta dia orang ni. Tapi bukan perang dekat Mekah, dia orang berhenti kat tengah-tengah, iaitu dekat Badar, Telaga Badar tadi. So bila pergi, so Nabi beritahu dekat orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, sebenarnya ini adalah peperangan kami. Orang Ansar kalau tak nak pergi pun tak apa. Especially sebab ini bukannya peperangan. Perang Badar bukan berlaku sebab dia adalah satu peperangan. Dia sebenarnya adalah satu ambush. Sebab itulah Nabi bawa 300 orang je. Tak bawa semua orang. Bawa 300 orang untuk rampas balik hak dia orang dengan caravan tadi. Caravan apa bahasa Melayu? Barang dagangan lah senang kata. Tapi sebab orang Mekah tahu, orang Mekah datang bawa 1000 bala tentera untuk menyerang orang Muslim lah. So Nabi tanya. Masa ni ada orang Ansar ikut, orang Muhajirin pun ada juga yang ikut. So Abu Jandal antara sahabat Nabi dari Mekah beritahu, kami bersedia ya Rasulullah untuk berlawan lah, sebab ini harta kami. Bila Nabi tanya sekali lagi, apa cerita sekarang ni, apa respon kalian? Salah seorang leader daripada golongan Ansar pun jawab benda yang sama juga. Kami bersama kamu ya Rasulullah, kamu suruh je apa, kami akan buat. So itu siri peperangan. Untuk perang berkaitan dengan orang Muhajirin, orang Mekah, orang Madinah sanggup berlawan juga. Matlamat dia orang bukan dunia, matlamat dia orang syurga. Syurga yang sebenar. Lillahi ta'ala tadi. So itu siri perang Badar. So bila berlaku perang balas, iaitu dekat Uhud. Uhud ni Madinah. So sepatutnya yang berpertahankan adalah golongan Ansar lah. Golongan Muhajirin, kalau kau duduk kat situ. Dan sepatutnya orang Madinah bukan saja golongan Muslimin. Kaum Yahudi pun sama juga, dan orang-orang yang mungkin tak percaya dengan Muslim pun sama juga. Sebab ini tanah dia orang sendiri. Tapi apa yang berlaku? Yang mempertahankan yang mempertahankan Madinah lah, dia masa tu dekat Uhud tadi adalah Muslimin. Termasuk juga dengan golongan musyrikin. Na'udzubillah min zalik. Allah salah pula. Termasuk juga dengan golongan Muslimin. Muhajirin, aku nak sebut Muhajirin tadi. Termasuk juga dengan golongan Muhajirin yang berada di Mekah, sanggup mempertahankan juga Uhud ketika itu. Dan sebab itulah sedih sangat Nabi bila Hamzah bin Abdul Muttalib wafat ketika itu, terkorban. Sedih lah. Orang Mekah ni terkorban nak mempertahankan Madinah. So balik semula ke cerita pasal Bani Is ni tadi dia orang dah dapat rumah free. Bila ada je peperangan, dia orang semua caw. So ini menjadikan idea dia orang, kalau disebabkan duniawi, maka idea itu takkan sustain. Sama juga dengan kita sendiri. Tadi aku dah bagi contoh Madinah lah, contoh dekat sana. Kita balik semula ke contoh kita lah. Bila dulu penjajah datang nak jajah negara kita, yang mempertahankan betul-betul negara kita adalah golongan-golongan masjid sebenarnya. Alim ulama' sebenarnya yang mempertahankan. Yang meniupkan api ataupun semangat mempertahankan negara ni, tanah air ni tadi, golongan yang ada jihad mujahidin kita. Siapa dia? Tok Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau. Ini semua pahlawan, perwira. Tapi siapa yang mengajar dia orang tu Tok Janggut contohnya. Kemudian Tok Kenali, antara orang yang betul-betul mengajar lah tadi kan, untuk membantu Abdul Rahman Limbong. Ini semua disuntik semangat jihad dalam diri mereka. Sebab apa? Lillahi ta'ala, bukan sebab duniawi. Mat Kilau, dan juga aku percaya ada lagi pejuang-pejuang lain yang berada dalam persembunyian. Mat Kilau isytihar, declare diri dia 1969. Okay? Disember 1969, Januari 1970, beliau meninggal kan. Masa kita merdeka 1957, bayangkan berapa ramai sebenarnya kita punya perwira, kita punya prajurit dulu yang melawan dengan penjajah tadi. Tapi sebab nak selamatkan juga diri dia orang, nak selamatkan juga dia orang punya keluarga, dia orang terpaksa berada dalam persembunyian. Mat Kilau bukan yang bersembunyi sebab lari. Sultan Pahang suruh dia menyorok. Dan ramai juga sultan-sultan lain buat benda yang sama juga. Suruh dia orang punya pahlawan negeri masing-masing menyorok. Duduk diam-diam, jangan keluar. Ini kita orang deal. So sultan-sultan kita dia ni deal untuk dapatkan kemerdekaan, tapi bukan dengan pertumpahan darah tadi kan. So bayangkan. Dan hari ni keturunan Mat Kilau tidaklah kaya-kaya. Kalau yang dekat kampung Pulau Tawar ni tak ramai sangat yang kaya pun. Yang dekat Kuantan pun adalah seorang dua yang jadi cikgu apa semua tadi kan. Dia orang tak tinggalkan harta untuk keluarga dia. Dia orang tinggalkan tanah air sebab apa? Sebab jihad lillahi ta'ala. So kita doakanlah semoga pahlawan-pahlawan kita dulu
kita punya pejuang-pejuang kita dulu. Allah Ta'ala masukkan mereka menjadi sebagai daripada golongan yang syahid, dan juga masukkan mereka ke dalam syurga lah, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala rahmati dan juga redai mereka semua, insyaAllah. Boleh? Alright, so habis cerita kat situ. Alright, boleh faham tak? Panjang lah aku rasa cerita yang tadi. Tak apa, aku rasa aku mungkin boleh save video ni, dan insyaAllah nanti kalian boleh tonton semula ulangan dekat YT channel. Mr. Chorus dia kata boleh ulas tentang Samson option oleh Is. Saya semak dulu boleh, sebab saya tak tahu tentang mendalah ni, tapi saya akan cari nanti. But hari ni kita tutup perbincangan kita. Hari ni saya bincangkan tentang ni lah, kibbutz tadi. Salah satu kononnya macam idea ataupun konsep yang nak dijalankan di atas muka bumi, mencipta syurga dunia. Tapi of course banyak kelemahan dia, dan lecturer aku bagi task macam tu. Lecturer aku punya task bagi kat aku adalah cerita pasal kibbutz, kelebihan dia, dan mungkin ada kritikan kalau awak nampak. Dia tak tahu aku sebenarnya memang kritik kau benda ni kan, tapi hopefully okey lah, hopefully dia boleh terbuka dan juga menerima. Sebab bukan aku nak kata kita, nama pun ekonomi Islam, so of course lah kita nak kena gunakan juga contoh Islamik kita tadi kan. So aku nampak yang perlu kita angkat yang setinggi-tingginya adalah apa yang golongan Ansar buat sebenarnya. Okay, ambil contoh last. Contoh yang tadi, aku cerita pasal Anas bin Malik, betul radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah anak kepada Ummu Sulaim. Okay, Ummu Sulaim ni kiranya dia macam kerabat dengan Abdul Muttalib lah, atuk Nabi kan, sebab dia dekat Yathrib dulu. So ketika Baitul Aqabah yang kedua, ketika orang Madinah memberi bai'ah kepada Nabi dalam bai'ah Aqabah itu tadi, dan sekitar 70 orang, dan juga dah ramailah Madinah orang golongan Madinah, golongan Ansar yang dah memberi khidmat diorang pada Nabi. Ada yang bagi rumah, ada yang bagi harta dan sebagainya. Ummu Sulaim ni dia tak ada apa-apa. Walaupun suami dia sebelum itu adalah orang yang kaya, tapi sebab dia nak mempertahankan agama dia kata aku kekal dengan lillahi ta'ala tadi. So suami dia tak ceraikan dia. Apa suami dia buat? Malah fikir, pergilah suami Ummu Sulaim sebelum ni, inilah Malik lah, bapa aku ada Anas kan, Anas bin Malik. Atas dia lupa dah nama. Malik ni suami kepada Ummu Sulaim. Apa yang dia buat? Dia malas masuk campur dengan hal Madinah, dia pergi berniaga. Dia pergi ke Syam, dia bawa lah barang-barang dagangan. Tapi dalam perjalanan, akhirnya dia meninggal lah dekat dalam perjalanan tersebut. So dia dikatakan meninggal bukan sebagai Muslim, tak masuk sebagai Muslim lah. Bayangkan anak dia Anas bin Malik kot, orang yang khadam Nabi selama 10 tahun, dan sampai ke sekarang kita dapat belajar hadis semua datang dari dia tadi. So macam mana Anas bin Malik boleh jadi khadam Nabi, boleh jadi pembantu Nabi yang setia dengan Nabi? Ummu Sulaim menjadi seorang wanita ketika itu, nak berkhidmat kepada Nabi tak boleh, ada batasnya sebagai seorang perempuan tadi kan. Walaupun Ummu Sulaim ni adalah dia macam level nenek saudara lah kan, nenek saudara ataupun makcik kepada Nabi, belah Abdul Muttalib. Dia bukan belah Abdul Muttalib sebenarnya, belah mak Abdul Muttalib. Hashim kahwin dengan perempuan ni orang Yathrib. So anak Abdul Muttalib, bila Hashim dah meninggal, Hashim moyang Nabi betul. So Abdul Muttalib tinggal, Abdul Muttalib membesar dekat Madinah, dekat Yathrib ketika itu. So Ummu Sulaim ni dia keluargalah juga dengan Nabi, tapi dia pangkat yang atas-atas sikit. Cumanya umur dia tak jauh beza sangat. So dia nak berkhidmat pada Nabi tak boleh. Okay? Taklah menjadi isteri Nabi semua, tidak. So apa yang dia buat? Dia nak bagi barang, nak bagi kebun, nak bagi rumah, nak bagi tanah, tak ada. Apa yang dia bagi? Kau rasa Ummu Sulaim bagi apa dekat Nabi? Rasa korang Ummu Sulaim bagi apa dekat Nabi? Nak memberi khidmat kepada Nabi tadi. Okay? So cuba komen, cuba teka, cuba agak-agak. Ummu Sulaim bagi apa kepada Nabi sebagai khidmat kepada baginda Nabi SAW. Ayat khidmat tu pun dah ada dah sebenarnya, dia punya hint dia tadi kan. Okay, tak apalah, nak nunggu korang jawab lambat sangat Okay, luar topik sikit tuan. Kelas master ni dengan kelas degree banyak beza ke? Jawapannya banyak gila beza, sangat banyak beza Contohnya, beza dari segi jumlah. Kelas degree saya ada dalam 20 orang, kelas master aku ada seorang. Aku seorang je dalam kelas master. Yang kedua, kelas master ni dia macam ni masuk kelas, lecturer bagi buku, dia kata baca. Kau dah tak ada benda nak suap dah. Adalah dia bagi slide kan, dia bagi point-point tadi, bagi konsep sikit, tapi kau macam kena buat carian kau lebih mendalam. Sebab tu aku baca sebanyak-banyaknya, dan bila aku baca, aku akan ada pendapat aku. Dan tujuan master ni adalah untuk kau master the issue, master the topik. Dia bukan sekadar hafal je. Degree dulu je, diploma je kita hafal, jawab dalam exam tadi kan. Tapi master ni kau kena master the topik, master the issue tadi. So bila dia bagi satu konsep,
Aku kena pandang buruk dan baik konsep tersebut. Dan of course lah kena datangkan dengan dia punya point, dengan dia punya data, detail, fakta, hujah semua tadi, supaya ada perbincangan dekat situ, ada perbahasan tadi Dan cabaran juga sebab kelas aku ni sebulan sekali saja, sekali kelas 4 jam. So aku nak jumpa lecturer pun susah juga. So aku kena PM tepi lah, jumpa dengan dia, borak-borak kat tepi tadi kan. So hopefully adalah rezeki dekat situ untuk berjumpa dengan dia orang. By the way, okay, nak habiskan sikit perbincangan kita tadi So apa yang Ummu Sulaim bagi kepada Nabi sebagai khidmat dia kepada Nabi, dia bagi seorang khadam yang bernama Anas bin Malik. Yang mana Anas ketika ini Nabi hijrah umur 53, Anas bin Malik ketika ini umur 10 tahun. Bagi. Ni ya Rasulullah, anak aku bagi kat engkau, jadilah kau punya pembantu ataupun servant kau tadi kan. Dia bukannya slave, agama kita dia tidak ada slave, tidak ada hamba. Dia jadi khadam, pembantu tadi Bukan servant juga, sebab kita servant kita only to God. So kita jadi pembantu lah, pemberi hikmat tadi. So sebab itulah kita punya hadis banyak datang dari Anas bin Malik, seorang anak kecil yang usia 10 tahun ketika Nabi usia 53 tahun. Sampailah Nabi wafat ketika usia 63 tahun, Anas bin Malik umur 20 tahun. So seumur hidup dia ketika itu, umur yang memang orang tengah belajar umur 10 sampai 20 ni kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, diploma. Bayangkan, Anas bin Malik setiap hari bersama dengan Nabi. Sebab tu cerita dia kalau kau tengok pasal perang Uhud, perang Badar, Anas bin Malik tak ada. Sebab dia masih lagi seorang budak ketika itu. So ini khidmat yang Ummu Sulaim tadi nak bagi kepada leader, kepada kita punya junjungan besar tadi dalam nak memberi khidmat tadi. So sebab itu jugalah kalau kita tengok dalam riwayat, Anas bin Malik selepas kewafatan Nabi, dia pindah sebenarnya, pergi ke Basrah, pergi ke Iraq sana, tak boleh nak duduk kat Madinah, sedih macam Bilal bin Rabah. Dua orang ni dua-dua yang memang hari-hari dengan Nabi Bilal dan juga Anas bin Malik Bilal dari Muhajirin, dari Mekah, dan juga Anas bin Malik dari Madinah. Dua-dua tak boleh duduk dekat Madinah lepas Nabi wafat. Terlalu sedih. So Anas bin Malik apa yang dia buat? Dia berhijrah pergi ke Basrah dekat Iraq, dan sampai umur 80 tahun setiap hari duduk kat masjid bercerita tentang apa yang berlaku sepanjang 10 tahun. Ceritalah pasal Nabi makan apa, pasal Nabi pergi ke mana, Nabi bantu siapa. Dia orang yang hari-hari dengan Nabi. Dan sebab itulah selama 80 tahun bila dia kongsi 60 tahun dah lebih kurang, 6 dekad. Dia hidup sampai umur 100. Betul lah, 80 tahun, 8 dekad. Anas bin Malik hidup sampai umur 100 tahun. So dari umur 20 sampai umur 100, hari-hari dia kongsi dengan anak murid dia ketika itu apa yang belajar dari Nabi, apa yang dia tengok, apa yang dia buat. So anak murid Anas bin Malik adalah sahabat, anak muridnya menjadi tabi'in. So dari sinilah kita mendapat ulama-ulama besar. Contohnya rasa-rasa korang, Anas bin Malik duduk dekat Basrah. Kalau kau buat, kau tanya kau ni, kau bukan jawab juga. Jenuh aku cerita seorang-seorang. Kau like je lah sampai 10,000. Aku bercakap seorang-seorang je lah, dan lain sudahnya. Tuan 17 orang ni. Komen tak nak, tak apa. Tapi like kena buat bagi rancak sikit kita punya live. Okay. Duduk dekat Basrah itulah melahirkan salah seorang ulama yang besar yang kita kenal pada hari ini, iaitu Hasan al-Basri. Salah seorang tabi'in, salah seorang ulama yang berada di Basrah juga ketika itu. Hasan al-Basri. Basri itu bermaksud Basrah. So sebab itulah, dengan apa yang berlaku dari zaman golongan Ansar yang tadi, akhirnya sampailah kita pada hari ini. Nampak? Saya nampak nama Tuan Malik pun bersama dengan kita tadi. So kita doakan semoga kita punya pejuang-pejuang kita dan juga orang-orang hebat begini, of course lah sahabat-sahabat Nabi itu sendiri radhiyallahu anhu, kita doakan semoga sumbangan mereka atas muka bumi ini memberikan mereka syurga yang abadi. Sebagai konteks pejuang kita berjuang tahun 1900, 1900, betul. Ada yang wafat ketika itu, ada yang meninggal ketika itu. Mak Kilau meninggal 1970. Sekarang dah 2024. Dah 50 tahun dah meninggal. Pada Mak Kilau dan juga pejuang-pejuang lain dah ratusan tahun dah. Hidup dalam 100 tahun. Hidup 100 tahun, masuk kubur dah 100 tahun. Tapi hidup kita 100 tahun ni, kita bukan saja masuk kubur 100 tahun. Kita masuk kubur sampai bila-bila. Sampai kiamat. Dan habis kiamat, kita masuk pula ke alam barzah. Alam barzah. Salah pula sebut Alam barzah. Kemudian masuk ke sirat tadi kan. Kemudian barulah pergi ke syurga nanti. So bayangkan, adakah berbaloi balik semula ke cerita pertama tadi, kita pilih dunia berbanding dengan syurga? Adakah berbaloi kita nak pilih macam mana Bani Is tadi tu,
Dia orang pilih makanan bumi, sedangkan Allah Ta'ala bagi dia orang makanan syurga. Adakah berbaloi? So apa yang Nabi Musa katakan, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik, dunia, dengan meninggalkan yang lebih baik, iaitu syurga. So fikir-fikirkan, semoga menjadi satu input lah untuk kita semua, insyaAllah. Okay? So sebagai penutup, boleh tak sama-sama kita akhiri perbincangan kita dengan surah Wal-Asr dan juga tasbih farah. Kita doakan semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini, Allah Ta'ala jadikan sebagai satu amal soleh untuk kita. Mungkin saya kongsi ilmu, tapi kalian juga mendengar ilmu. So ini boleh jadi satu medan ilmu, landasan yang baik. Semoga ini menjadi amal soleh. Dan dalam surah Wal-Asr lah, kita sebut juga tentang amal soleh. Dan kita semua berada dalam kerugian, melainkan orang yang beriman. Wal asr, demi masa, innal insana lafi husn, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa allazina amanu, melainkan orang yang beriman, illa allazina amanu wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh, wa tawasaw bil haq, dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dengan kesabaran, insyaallah. Okey, so tutuplah dah, baca surah Al-Asr dah habis dah, tasbih farah pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. So insyaallah sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 2030. Salam kemerdekaan kewangan untuk anak semua bangsa dan marga. Azra Muhammad Financial Guru Bukariri. Assalamualaikum. Bye bye.